Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pertama saya ucap terima kasih di atas peluang diberikan kepada Kota Baru untuk membahaskan bajet 2014. Pertamanya apabila kita bercakap mengenai bajet, saya berpandangan bahawa mana-mana kerajaan pun yang membentangkan bajet mereka, sama ada bajet persekutuan ataupun negeri, menyenaraikan perkara-perkara yang cukup baik dan kelihatan baik di dalam bajet masing-masing. Tetapi apa yang penting kepada kita atau kepada rakyat ialah sejauh mana bajet yang telah dibentangkan itu dapat translate into action plan ataupun menyeluruh menuju kepada sasaran rakyat dan sebagainya. 25 hari bulan 5 yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah membentangkan bajet negara 2014. Tapi apabila saya balik ke kawasan saya, seorang tua, rakyat saya, bertanya kepada saya, Ya Berhormat, kenapa Perdana Menteri tidak membentangkan bajet kerajaan persekutuan? Saya beritahu kepada dia, tadi petang sudah bentang. Dia kata, cuba Ya Berhormat tengok, ini bajet kerajaan persekutuan ke kerajaan apa? Semak balik. Saya pun semak balik, Ya Berhormat Datuk Yang di-Pertua, memanglah dalam bajet ini ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan menyentuh kerajaan persekutuan, tapi kerajaan Barisan Nasional. Sebagai contohnya dalam Perenggan 205, ternyata selama 5 dekad kerajaan Barisan Nasional telah menggalas amanah. 206, Perenggan, hakikatnya sejak dulu kerajaan Barisan Nasional tidak sembrono dan tidak pernah sampai ke akhirnya. Jadi Ya Berhormat Datuk Speaker, sepatutnya kerajaan persekutuan membentangkan bajet kerajaan persekutuan. Kerana kalau mengikut undang-undang, hanya ada 3 kerajaan saja dalam negara kita ini. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Itulah kerajaan yang ada, bukan kerajaan Barisan Nasional. Yang keduanya Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ini ekspres sikit sebab masa terhad Yang Berhormat. Saya ingin menyentuh isu sukan ataupun aspek sukan yang telah disentuh oleh banyak ahli-ahli Yang Berhormat. Alhamdulillah kita bersyukur negara kita cukup mengambil berat juga mengenai sukan dan ada pelbagai perancangan. Tahun 2014, 239 juta diperuntukkan untuk meneruskan kecemerlangan sukan. Dan diperbincangkan dalam Dewan Yang Mulia ini banyak bagaimana perkara-perkara ataupun aspek-aspek yang perlu ditekankan oleh kerajaan khususnya dan juga mereka yang terlibat dalam bidang sukan untuk mempertingkatkan tahap pencapaian ahli-ahli sukan kita. Dalam negara kita, sebagaimana kita maklum, di bawah Kementerian Belia dan Sukan ada sekolah sukan, sekolah menengah sukan, sehingga ke tingkatan 5. Tetapi apabila kita bercakap mengenai ahli sukan yang mempunyai intelektual yang tinggi, kita memerlukan ahli sukan kita ini mendapat pendidikan yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya di peringkat diploma. Jadi saya nak mencadangkan kepada kementerian supaya dalam waktu terdekat ini mengusahakan pengujudan satu institusi pengajian tinggi sukan, sama ada kolej universiti sukan ataupun universiti sukan dalam negara kita ini, di mana ahli sukan kita sekurang-kurangnya ada kelulusan diploma dan sebagainya. Ini barulah kita dapat menyaingi ahli-ahli sukan kita daripada negara-negara maju yang mereka juga mempunyai intelektual yang tinggi dan mereka bertindak dan juga mereka menjadikan sukan itu satu profession yang memberikan makna yang amat besar kepada mereka. Saya mohon kementerian memberi penjelasan sama ada ini terdapat di dalam perancangan yang hendak dibuat. Kalau kerajaan tidak mampu ataupun tidak berhajat untuk melaksanakan perkara ini, saya mencadangkan supaya kerajaan memberikan insentif dan galakan kepada syarikat-syarikat swasta, terutamanya syarikat GLC yang sebelum ini ada banyak dalam negara kita terlibat dengan penajaan sukan. Sebagai contohnya syarikat Proton bersama dengan partnernya di England iaitu Lotus. Proton Lotus menjadi penaja kepada satu tim, satu pasukan bola sepak di dalam English Premier League EPL iaitu Norwich City Football Club. Jadi apalah salahnya Proton digalakkan oleh kerajaan dengan insentif rebate cukai dan sebagainya, mereka menubuhkan universiti sukan dan mereka sudah mempunyai kaitan dengan pasukan-pasukan yang terkenal daripada luar negara. Mereka boleh menjalankan twinning program untuk sukan ini.
Perkara yang ketiga yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai aspek pendidikan. Aspek pendidikan sebagaimana Menteri tak ada. Dalam bajet ini, negara kita telah memperuntukkan pada tahun ini sebanyak 54.6 bilion, iaitu 21% daripada bajet untuk peruntukan pendidikan. Pelbagai pecahan-pecahan antaranya prasekolah 570 juta dan pemantapan profesion perguruan 209 juta dan sebagainya, termasuklah tabung khas pembinaan, penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah 450 juta. Tapi apa yang saya nak tekankan, nak bangkitkan di sini yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ialah bagaimana apabila kita bercakap mengenai pendidikan, satu aspek yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu mengenai bebanan kerja guru-guru. Bebanan kerja yang dihadapi oleh guru-guru apabila mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik akibat daripada dasar-dasar kerajaan yang memperkenalkan pelbagai program, dan program itu pula berubah-ubah mengikut Menteri Pendidikan daripada semasa ke semasa. Sebagai contohnya sekarang ini program PBS, pentaksiran berasas sekolah, yang jelas telah terbukti ianya memberi tekanan yang amat sangat kepada guru-guru yang sepatutnya mereka menjadi tenaga pengajar. Mereka dibebankan dengan tugas-tugas yang tak sepatutnya dilaksanakan oleh guru, seperti membuat penyelarasan data, membuat penilaian-penilaian tertentu yang menyebabkan masa untuk kerja tersebut telah mengambil masa mereka untuk buat persiapan untuk menyediakan pengajaran mereka. Atas dasar ini yang berhormat Datuk Speaker, kajian telah menunjukkan bahawa satu kajian oleh seorang profesor, iaitu Profesor Madya Dr. Azizi Yahya daripada UTM Skudai, mengenai faktor yang mempengaruhi stres di kalangan guru-guru sekolah menengah di Malaysia. Beliau mengambil sampel populasi kajian seramai 400 orang guru, iaitu daripada Melaka 76 orang, Johor 114, Negeri Sembilan 93 dan Selangor 117. Semuanya 400 orang, 124 lelaki, 276 orang perempuan. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa tahap stres dari aspek lebihan kerja di kalangan 400 orang guru ini, tahap stres rendah 35 orang, iaitu 8.7%. Stres tahap sederhana didapati seramai 192 orang, iaitu 48%. Manakala stres tahap tinggi 173 orang, 43.3%. Ini tahap stres yang telah melibatkan sebahagian besar juga guru-guru yang mengajar ini telah mengambil keputusan sehingga memohon untuk bersara awal. Jadi saya nak dapat penjelasan daripada pihak kementerian, berapa ramaikah jumlah guru-guru yang telah terpaksa mengambil cuti atau mengambil tindakan untuk bersara awal disebabkan oleh alasan mereka menghadapi stres dan sebagainya. Kajian juga dibuat oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP pada tahun 2005. 9,328 orang kaki tangan perguruan yang telah dibuat kajian, didapati 69% daripada mereka menghadapi stres semasa mereka melaksanakan tanggungjawab. Atas sebab inilah yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyeru kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pendidikan, supaya apabila melaksanakan ataupun menurunkan peruntukan yang dibuat oleh perlembagaan ini, benar-benar dapat sampai ke sasarannya, bukan dipilih-pilih sebagaimana yang disebut oleh rakan saya tadi Libaran, selepas kawasan BN baru pergi kawasan lain. That is not a government. Inilah yang berlaku sekarang ini, pembangunan secara terpilih. Tak apalah, saya nak bagi satu contoh, mungkin Libaran boleh teliti. Satu sekolah bernama Sekolah Kebangsaan Pulau Tigabu. Pernah dengar? Ya, Muhammad? Ini dekat Kudat. Ni saya dapat maklumat kerana seorang saudara saya daripada Parlimen Sikh mengajar di situ. Tigabu ini pergi dengan bot.
Tak ada jalan lain. Kereta tak ada, motor tak ada, basikal tak ada, jalan pun tak ada. Tak boleh pasal pulau yang Muhammad. Ya, itu. Mesti pakai Pulau botnya. Langkawi ada kereta. Jadi yang ada di sini hanya jalan kaki. Nak sampai ke pulau ini yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, memerlukan naik bot 4 orang, dia Boleh. punya tambang 300. 4 jam baru sampai. Boleh. Nanti lah apa Libaran ni tahu Berhormat? 3 di mana Bagi yang Menteri Muhammad. jawablah. 4 jam naik bot baru sampai RM300. Kalau ada satu mesyuarat dipanggil di PPD Kudak, guru itu perlu pergi ke sana sehari sebelum itu, dan perginya adalah sebelum pukul 4 pagi. Kalau selepas itu ombak besar, tak boleh pergi. Kalau mesyuarat hari Selasa, hari Isnin sudah kena pergi. Hari Selasa mesyuarat, hari Rabu baru boleh balik Muhammad, ke Pulau Tiga Bu. Wakil rakyat Ya. Sabah kebanyakan macam tu lah. Ya. Jadi very unfortunate lah. Beluran masuk. Ya, Beluran pun masuk juga. Pulau Jambungan Ini sebelah 3 tu. saya, ya Berhormat Datuk Idris, saya nak sebut 540 bilion yang diperuntukkan ini, berikanlah kepada kawasan-kawasan yang memerlukan. Kerana ini adalah rakyat kita. Sama ada yang menyokong Barisan Nasional ataupun tidak menyokong Barisan Nasional. Dari segi kemudahan, saya rasa saya tak payah sebut, kita boleh bayangkan saja. Dia kata ada makmal komputer, tapi tak ada komputer. Makmal itu dijadikan tempat main pingpong saja. Main pingpong, kalau tak guna nanti rosak pula bangunan itu. Elektrik tak ada, hanya ada tenaga solar saja. Yang sebagaimana Kinang Batangan beritahu baru ni, guru terpaksa jadi foreman, terpaksa jadi mekanik dan sebagainya. Jadi saya sebagai ahli kepada Dewan ini, tak kira daripada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, kita menggesa supaya perkara ini benar-benar, bajet ini benar-benar turun kepada rakyat. Yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Di-Pertua, saya ingin menyokong apa yang telah dikatakan oleh rakan saya di Bayan Baru semalam, iaitu satu peruntukan sebanyak RM63 juta telah diperuntukkan di bawah bajet 2014 oleh Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tujuannya untuk menubuhkan satu entiti yang bernama Jawatankuasa Perwakilan Penduduk. Saya menyokong Bayan Baru bahawa ini adalah satu lagi percubaan pihak kerajaan untuk violate ataupun menyanggah peruntukan perlembagaan. Kerajaan Persekutuan, sebagaimana di bawah Perlembagaan Persekutuan kita, jadual ke-9, local government adalah terletak di bawah kerajaan negeri. Pelantikan ahli majlis PBT ada di bawah kerajaan negeri. Jadi kenapa kerajaan pusat nak membuang keuangan 63 juta untuk melantik Jawatankuasa Perwakilan Penduduk yang fungsinya adalah sama, kecuali kalau tujuannya adalah tujuan politik. Saya berkata demikian kerana saya dari Kelantan, kita mempunyai pengalaman. Apabila tahun 1990, Kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah pada masa itu yang diterajui oleh PAS memerintah negeri Kelantan, maka Kerajaan Persekutuan menubuhkan satu entiti yang juga JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan, yang menjadi government in the government. Pengarah JPP seolah-olah setiausaha kerajaan negeri, yang mana ahli-ahli mesyuaratnya adalah dengan hormat ketua-ketua bahagian UMNO yang memberikan projek-projek kepada kroni-kroni dan sebagainya. Jadi ini kita bimbang. Kalau di Kelantan sudah ada JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan, selepas ini kerajaan JKPKT akan menubuhkan pula JPP yang tugasnya adalah bukan untuk servis kepada rakyat, tetapi untuk tujuan politik. Macam JKK lah. Apabila di negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat sudah ada JKK, ditubuhkan pula JKKP, Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung Persekutuan. Apa perlunya semua ini? Sedangkan kerajaan negeri, khususnya 3 negeri yang ada di Malaysia, Selangor, Penang dan Kelantan, adalah kerajaan yang sah mengikut perlembagaan, yang diberi mandat oleh rakyat, yang mendapat kemenangan hasil daripada pengundian yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan, Suruhanjaya Pilihan Raya kita SPR. Jadi oleh sebab itu, Yang Berhormat Datuk Di-Pertua, sekali lagi saya mengharapkan supaya
apa ni dia panggil apa? Signboard. Signboard. Rakan saya kerja raya, Petrajaya. Ni sahabat saya, classmate. Apabila ada satu projek kerajaan, kenapa perlu ditulis di situ? Ini satu lagi projek kerajaan Barisan Nasional. Oh, Barisan Nasional kah? Oh, bukan kerajaan persekutuan. Dia ini ibarat seorang bapa lah. Saya seorang bapa. Bintulu, saya seorang bapa. Saya, anak saya beli kasut baru bagi. Saya tulis di belakang baju dia, ini kasut dibeli oleh bapa saya. Ini satu yang memalukan. Orang tahu JKR di bawah kerajaan persekutuan, tak perlu masuk kerajaan Barisan Nasional, letak pula logo di situ. Very embarrassing. Orang faham ini kerajaan persekutuan punya, tak payah bubuk. Boleh habiskan ya Muhammad. Ya. Habiskan. Jadi ya Muhammad Datuk Yang di-Pertua, saya sekali lagi menyokong bajet ini untuk diturunkan seadilnya. Seadilnya. Itu tertakluk subjek ianya dilaksanakan dengan adil. Jika tidak dilaksanakan dengan adil, ianya patut tidak diterima di peringkat ini. Terima kasih.